Quarantine Day 8 masih steady. Oh my god, I miss you so much. Anda bersama saya dalam Stars Awani, Haris Ashraf Hasnan, dan kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan isu yang sangat serius, bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa juga. Seluruh dunia menghadapi perkara yang sama, pandemik COVID-19. Tetapi malangnya ada di antara dalam masyarakat kita yang mungkin masih mengabaikan SOP, masih tidak mempunyai sikap sambil lewa, pakai mask tak betul, dan ianya menyebabkan memberi kesan kepada individu-individu di sekeliling kita. Jadi para selebriti juga tidak terlepas daripada pandemik ini, kerana pandemik ini tidak mengenal usia, jantina, you level apa, kayangan ke, rakyat marhain ke, biasa ke, selebriti ke, menteri ke, semua individu tidak terlepas daripada pandemik ini. Tetapi pada kali ini sesi perbincangan kita adalah bersama dengan individu yang terkenal dengan lakonannya dan juga karakternya di Instagram. Saya pun seronok follow dia di Instagram. Bersama dengan saya adalah Nabila Huda. Nabila, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Apa khabar you sekarang ni? Bagaimana situasi you? Mungkin boleh share sikit, Mim? Okay, hai semua. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-10 saya kuarantin. Saya bersyukur sangat saya dah di garisan penamat dia, kan. Itulah, saya pun sebenarnya saya seorang yang sangat berjaga-jaga. I think everyone knows yang I memang seorang yang sangat strict untuk menjaga ketika COVID-19 ni melanda negara kita. So I jenis memang takkan keluar rumah. Selagi tak ada benda nak buat, I takkan keluar. If I nak keluar pun, I akan pergi pasar atau I nak pergi tempat-tempat yang I rasa it's safe for me to go, dan tidak berjumpa dengan ramai orang. Tapi itulah yang buat I ralat tu, because bila kita menjaga, saya ni adalah antara orang yang teraniaya juga daripada kecuaian orang. Maknanya kepada orang yang tidak bertanggungjawab, yang masih tidak menjaga SOP ataupun pentingkan diri, antara mangsa lah kepada itu yang buat I jadi macam geram, dan dalam masa yang sama juga dia menjadi lesson untuk I. Macam mana you dapat tahu? Maksudnya you dimaklumkan you adalah kontak rapat and then you buat swab test ke, atau you ada simptom dulu ke, atau bagaimana prosesnya tu? Bagaimana you tahu you positif COVID tu? Sebenarnya saya terjangkit ni daripada individu yang saya kenali. Saya dapat tahu yang individu yang saya kenali ni bersama dengan rakan-rakan mereka semuanya positif pada hari itu. So ada beberapa orang daripada mereka yang mereka bersama at the same sebelum tu, and dah buat swab test and diorang positif, dan saya pula dah bersama dengan salah seorang rakan bekerja. Kita orang work together. And then daripada situ saya dah macam paranoid, sebab saya dapat tahu everyone was there, and then teman yang saya kenal ni pun berada dengan mereka. Saya terus buat swab test. Dan bila saya buat swab test, saya positif. Masa tu saya memang berderau darah saya lah. Saya dah macam, benda yang paling saya takutkan pada last year, pada PKP kita yang first tu, saya dah memang paling takut dengan benda ni. Saya tak pernah kata yang saya tidak percaya benda ni. Saya tak pernah anggap benda ni konspirasi ke apa ke, Yahudi ke, macam diorang cakap. No, this thing is real. Bagaimana perasaan tu? Sebab setengah orang dia akan rasa macam
yang paranoid, yang memang takut sangat, yang kalau individu-individu yang kita sayang di sekeliling kita pun dijangkiti juga. Mungkin you boleh share macam mana you rasa waktu tu? I first kali perasaan I adalah perasaan marah. I jadi marah. Jadi macam I marah kenapa manusia ni sangat degil. Dia orang ni, manusia ni, kita ni, dia tak kuat untuk kontrol nafsu dia untuk kepentingan dia, hingga menyebabkan orang lain kena go through and kena face benda ni. So bila itu I punya first whatever. Whenever I think about my daughter, I think about my husband, I think about my family, itu benda yang jadi yang first. Dia bukan fikir macam tak apalah, aku redha dengan ujian Allah ni, kan. Aku terimalah benda ni. Tapi masalahnya kita tak menyerah diri. If I salah, I buat benda yang dilarang, even our government pun dah cakap duduk rumah, jangan buat. So kita follow benda tu daripada memang kita disiplin untuk ikut, kecuali untuk keluar pergi kerja kan. Tapi bila jadinya macam ni, kita jadi macam, oh my god, nak go through benda ni, it's not easy. Kalau anak aku positif, macam mana aku nak go through ni, sebab I nak kena explain dengan bapak dia, you know, sebab Kesha bukannya, kita kan bapak dia dengan I dah berpisah. I takut sangat nanti masyarakat akan salahkan I, bapak dia akan menyalahkan I sebab I tak tahu jaga anak I, macam mana anak I boleh dijangkiti. So I'm not a good mom, benda-benda macam tu. Memanglah kita akan cakap tak baik nak suruh-suruh orang, tapi kita tak tahu perasaan seorang bapak kepada anak tu. Even atuk dia pun perasaan yang sama juga untuk Kesha, of course. Everyone akan rasa benda sama, macam kenapa Abi boleh leka and lalai untuk bagi Kesha sampai positif, macam-macam I fikir. I tengok ada gambar you ada baju wardrobe, baju patient hospital, baju wardrobe yang you jumpa, you setiap masak nasi goreng kan. So mungkin you boleh share sikit apa yang you lakukan untuk tenangkan hati you, membahagiakan diri you, and pada masa sama you perlu melalui Aidilfitri sewaktu positif COVID-19. Mungkin you boleh share. Saya sebenarnya bila kita duduk dalam bilik lama-lama, ada tak ada benda nak buat, you know, other than diri, duduk, baring, jalan sikit, duduk, baring, tu je selama hari yang di dalam bilik ni. So I don't know, kadang-kadang benda yang buat saya happy tu dia datang macam tiba-tiba, macam ternampak, macam you know, like macam baju wardrobe tu I tengah duduk kemas-kemas almari, ni baju hospital ni. So I macam, oh my god, it's a sign. Macam tu, you know, like just make fun of it untuk buat I rasa happy dan ceria bila followers I tengok. Tapi dia macam tu lah, dia macam happy kita tu, dia on and off, because everyone knows yang I jenis yang happy go lucky. Tahun ni I macam plan nak masak-masak dengan my dad, sebab kita orang tak boleh balik Singapore kan. My husband punya family kat Singapore. So kita orang cakap tak apalah sayang, this year kita raya dengan papa lagi mesti papa happy. Dah plan masak apa semua kita dah plan dah. We were so excited about it. And then bila nak dekat raya tu, sebelum I positif, dah dapat berita yang COVID semakin teruk tau. And then I dah set my mind dah. I cakap nampaknya tahun ni raya macam tak raya je ni, so tak perlu nak fikir sangat lah. Sebenarnya since last year raya dah tak apa nak excited, sebab kita dah tak boleh nak buat apa-apa yang seperti biasa, tak boleh nak menziarahi. So daripada last year I dah tanamkan daripada hati I yang macam okay, I'm not too excited about raya is okay. Mungkin Abil ada message kepada mereka di luar sana, tak kala COVID-19 masih lagi teruk di negara kita ini, message Abil. COVID sekarang yang berlaku dekat negara kita ni is no joke So kita sama-sama rakyat Malaysia kena reunite. Kita sama-sama rakyat Malaysia kena bersatu hati untuk fight together. Stop blaming people. Stop salahkan orang ni. Stop cari kesalahan orang. Stop banding-bandingkan artis kayangan orang ni. No, kita semua sama. Kita sama-sama berdiri kat tempat ni. Kalau masing-masing ada pendapat masing-masing, ada mazhab masing-masing, susah. Ada satu lagi message kepada kawan-kawan selebriti saya yang kat luar tu, influencer, selebriti. Cukuplah showing off benda-benda yang
menyakiti hati orang lain. Jangan menunjuk benda yang buat nampak macam terlalu riak. Start to control your social media now. Tak perlu nak nampak post-post benda yang merepek-merepek, yang apa semua aktiviti you want to post on Instagram, because you create bagi orang untuk lebih membenci, because this is not the time untuk kita membenci each other. Stop untuk bagi orang benci kita or judge kita, kan? Padahal the fact is everyone is doing the same thing. It's just like the difference is we are public figure, kan? So control, start gunakan Instagram tu yang mana ada followers ke tak ada followers, influencer, celebrity, start post awareness about this COVID, about what happened. Tiba masanya untuk kita menggunakan platform social media kita ke arah yang lebih baik, dan untuk orang menyayangi kita dan orang akan respect kita sebabkan kejujuran dan kejujuran dan respect our kindness lah. Macam tu betul tak? Respect our kindness. I hope it helps for everyone. I cakap ni sebab I cakap daripada hati I, betul. I tak ada cakap benda yang merepek lah. So ini apa pendapat I. Kalau ada salah silap, maafkan saya kalau ada orang yang terasa dengar apa cerita saya ni, okay? Alright, okay. Nabila Huda, thank you, panjang banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Tak apa, perkongsian yang sangat menarik. Thank you for your time. Semoga you cepat sembuh, semakin sihat, dan bolehlah nak makan lemang rendang lagi kan, masih beraya lagi kan dengan family, boleh family photo bersama-sama. Okay, thank you so much for your time. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam masa yang akan datang. Baiklah, kepada semua penonton, teruskan setia bersama dengan Astro Awani, dan Stars Awani akan kembali lagi dalam siri-siri yang akan datang. Sekian saja dulu. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye-bye.